Astro Wani, anda sedang menonton rancangan Perspektif Kita bersama saya, Syed Ferdinand Omar. Ya, mungkin sedikit berbeza kerana pada minggu ini perspektif kita dengan hos baru, iaitu saya. Jadi terima kasih kerana sudi bersama saya. Okey, dan perspektif kita satu lagi pembaharuan sekarang ni ialah perspektif kita dibawakan kepada anda dari Dewan Budaya Universiti Sains Malaysia. Ada sebab mengapa kita di sini ialah kerana Universiti Sains Malaysia baru-baru ini pada bulan Ogos 2008 telah pun naikkan taraf, atau kalau nak digunakan perkataan yang lebih elok lagi, diangkat sebagai Universiti Apex pertama di Malaysia. Jadi saya rasa ini merupakan satu pencapaian yang baik. Tahniah kepada warga USM yang berada di sini. Okey, pada hari ini ada sebab juga kita berada di Universiti Apex ni, ialah kerana pada hari ini topik kita ialah Universiti Apex Tunggak Masyarakat Sivil. Okey, kita nak membincangkan mengenai Universiti Apex, kita nak membincangkan mengenai masyarakat sivil kerana negara kita sekarang ini bergerak ke arah governance baru. Okey, apabila kita bergerak ke arah governance baru, kita memerlukan 3 faktor. Satu ialah politik ataupun pentadbiran kerajaan, kedua ialah ekonomi, ya, perniagaan duit wang, dan ketiga masyarakat sivil. Pentadbiran dan ekonomi kita memang dah lama ada. Jadi sekarang ni perkara ketiga yang perlu diasah dan perlu diperbaiki ialah masyarakat sivil. Dan di mana lagi kalau kita tidak kita nak asah individu-individu yang akan menjadi ahli masyarakat sivil kalau tidak di universiti. Jadi oleh itu saya memang cukup berbangga kerana pada hari ini kita ada ramai pelajar-pelajar universiti, Universiti Apex. Sekali lagi tepukan kepada diri anda. Dan beserta dengan mereka, peluang bagi mereka untuk menanyakan soalan kepada pemimpin-pemimpin yang memimpin mereka ke arah menjadi individu-individu yang paling sesuai untuk masyarakat sivil. Okey, saya nak perkenalkan semua sekali harung, sebab kalau saya buat asing-asing nanti saya lupa. So baik, sebab semua sekali harung. Kita bermula dengan YDP Majlis Perwakilan Pelajar Muhammad Syafiq. Mana? Okey, Muhammad Syafiq. Kemudian kita ada Timbalan Naib Chancellor Bahagian Hal Ehwal Pembangunan Pelajar Profesor Omar. TNC Hal Ehwal Akademik, Profesor Ahmad Syukri. Kita ada TNC Jaringan Industri dan Masyarakat, iaitu Profesor Lim. Terima kasih. Dan juga kita ada daripada badan-badan lain seperti Pengarah Penyelidikan Pembangunan Wanita ataupun Kanita, Profesor Datin Rashidah Suhaib, yang memang popular kat USM ni, ya, semua orang kenal. Kemudian kita ada, selain daripada pemimpin-pemimpin universiti, kita juga ada ahli-ahli ahli parlimen seperti YB Yusmadi Yusof, ahli parlimen Balik Pulau. Dan juga kita ada editor bagi berita kampus, namanya saya tak jumpa di sini. Firdaus Ismail. Firdaus Ismail, terima kasih Firdaus. Okey, nampaknya semua ada di sini. Okey. Hari ini seperti yang saya katakan tadi, kita nak bincangkan mengenai masyarakat sivil dan juga Universiti Apex. Saya nak tanyakan soalan pertama saya kepada YB Yusmadi. Kenapa? Sebab YB Yusmadi merupakan ahli parlimen bagi Balik Pulau. Artinya dia mewakili masyarakat. Dan kita nak tahu, kita nak faham apakah peranan yang dimainkan oleh Universiti Apex kepada masyarakat. Kalau sekadar di luar, di Sungai Dua sana, hubungan antara makcik yang jual mi dan pelajar ialah pelajar lapar, makcik jual mi. Kita nak lebih daripada itu kerana universiti ialah teras ilmu. Ya, kita nak tahu apakah pembangunan dan perkongsian ilmu ni. Jadi bagi YB Yusmadi, apakah pada pendapat YB sendiri sinerginya di sini? Apakah kelebihannya USM sebagai Universiti Apex? Ya, bagi saya, terima kasih kerana Universiti USM itu dekat dengan Balik Pulau. Itu satu advantage untuk saya. Itu default lah, By default, by plan, mungkin divine intervention for me. Tapi yang saya nak masukkan di sini ialah universiti itu sendiri ialah bagi saya ialah civil society. Maksudnya apa? Dia adalah pusat ilmu, dan saya masukkan dengan pusat ilmu itu falsafahnya bagi saya ialah 3, iaitu maksudnya ialah kebenaran, penyelidikan dan untuk masyarakat. Jadi kalau ini yang ditunjukkan, secara automatiknya universiti itu relevan. Tapi kerangkanya di sini bukan kerangka kita bincangkan kerangka kuasa, ya, atau kerangka state, hubungan negara. Tapi di sini kita lebih melihat sinergi-sinergi yang akan berlaku di dalam kelompok yang saya panggil non-state sector. Yang mana saya tengok di sini, USM sebagai Apex University berada di Pulau Pinang. Memang kita tahu masyarakat civil society-nya amat kita rasa enlightened.
pencerahannya itu hebat. Daripada dulu lagi, dulu sekarang. Sebab lagi, itu saya katakan, walaupun saya orang politik di sini, saya dengan sikap rendah diri mengatakan peranan orang politik di Pulau Pinang ini agak terbatas. Yang hebatnya Pulau Pinang itu sebabnya ialah masyarakat madaninya, pendidikannya, dan saya nampak di sini APEC itu akan melambangkan USM akan, kalau ditakdirkan, dia akan memacu perkembangan masyarakat di Pulau Pinang. Dan daripada apa yang YB katakan tadi, kita dapat tahu salah satu faktor yang paling penting sekali ialah penyelidikan. Ialah sebab kalau kita cakap pasal universiti, apakah perkara utama yang mendefinekan satu universiti, iaitu ilmu. Jadi mungkin kita boleh pergi ke TNC Halwa Academic, Profesor Ahmad Shukri. Penyelidikan. Sekarang ini USM dah menjadi Universiti Apex. Apa yang boleh menjadikan, apa yang telah dilakukan oleh Prof sendiri dan juga rakan-rakan Prof di sini sehingga USM mendapat status Universiti Apex, dan layakkah? Saya nak tanya soalan itu kepada pelajar pula selepas ni. Silakan Prof. Daripada segi, terima kasih ya Said ya. Daripada segi penyelidikan, soalannya tentang penyelidikan. Sememangnya USM antara universiti yang tersohor di Malaysia untuk penyelidikan. Kalau saya nak kata yang terbaik pun saya agak berhati-hatilah. Cuma saya mengatakan antara yang terbaik. Dan cuma seperti yang disuarakan dalam surat khabar pun, sebenarnya bila kita dipilih untuk menerajui program APEX itu bukan bermakna kita yang terbaik sebenarnya dalam penyelidikan. Cuma kita yang paling bersedia untuk ke tahap yang lebih tinggi. Dalam hal itu, ia menggambarkan kesediaan stafnya, kesediaan pelajarnya, kesediaan pimpinannya untuk membawa universiti ke arah yang lebih tinggi. Jadi sama ada penyelidikan, sama ada isu-isu akademik yang lain, ya, pengajaran dan pembelajaran, sama ada isu pembangunan sebuah universiti itu sendiri, dianggap USM yang paling bersedia. Dan apabila bagi sesuatu universiti untuk dipilih sebagai Universiti Apex, ia memerlukan 4 perkara apa yang saya baca daripada dossier yang dikeluarkan oleh kerajaan, iaitu ia memerlukan pentadbiran terbaik, fakulti terbaik, pelajar terbaik dan juga prasarana ataupun kemudahan yang terbaik. Jadi sekarang ini kita semuanya ada di sini. Prasarananya kita berada dalam satu prasarana dewan yang serba indah dan serba moden, dan kita ada pentadbiran, fakulti dan pelajar. Jadi saya nak terus ke pelajar. Mana Shukri tadi? Shukri. Okey, Shukri. Cuba Syafiq, maaf. Itu dia. Banyak sangat nama sampai saya pun lupa. Okey Syafiq. Pendapat Syafiq mengenai apa yang dikatakan oleh TNC tadi, betul ke USM ni telah menjadi satu institusi yang cukup matang untuk dipilih sebagai Apex dari perspektif seorang pelajar? Daripada perspektif sebagai seorang pelajar, kami melihat sebagai seorang pelajar pun kami mendukung cita-cita universiti dalam untuk mengerat dan memperbanyakkan lagi pendidikan lah. Contohnya daripada segi Majlis Perwakilan Pelajar sendiri, kami telah melakukan pelbagai aktiviti pendidikan. Contohnya National Research and Innovation Competition. Kami telah melakukan program tersebut selama 3 tahun berturut-turut. Dan pada khidmat saya rasa program tersebut di USM saja yang kami lakukan di peringkat kebangsaan, dan kami hendak memupuk semangat untuk penyelidikan. Penyelidikan itu merupakan satu elemen penting lah dalam universiti kita sebagai Universiti Apex. Jadi secara amnya maknanya okeylah. Secara amnya memang setujulah yang memang USM ni cukup bersedia. Nampaknya pelajar pada hari ini dia baik ya, dia tak berani nak bangkang kata TNC. Jadi kita tengok, kita terpaksa berhenti rehat sebentar. Apabila kita datang kembali daripada rehat nanti, kita tengok ada tak orang yang berani nak kata no kepada TNC. Teruskan bersama kami. Terima kasih kerana masih setia bersama saya, Syed Fardino Omar, dalam rancangan Perspektif kita. Kita membincangkan Universiti Apex, Tunggak Masyarakat Sivil. Okey, the beauty of rancangan macam ini, setiap kali kita berhenti break, semua orang bergaduh. Okey, semua orang bergaduh, dan bila masa macam itulah kita akan dapat aspek-aspek yang menarik. Jadi, you had a question just now that it wasn't a question, but it was a question and a statement. Perhaps you could share it with us. Introduce yourself first, please. Yes, my name is Devendran. From the School of Management. My question and statement in one basically relates to
I totally understand that USM deserves its APEX status, and that a handful of students are actually benefiting from this APEX status based on research and education and all. But how do current students like me, at the most minimal level, actually benefit from the APEX status and its research and fundamentals? Okay, before I pass it on, sebelum saya paskan, can you speak in Malay? Okay, fine. We'll continue in English for a bit. Before I pass it on to the next best person to answer, I want to ask you, what is it about the status that you feel you are not benefiting from? From my perspective, personally, I feel, as being part of the student community itself, number one, students themselves, having the APEX status itself, does not translate to the students. You don't see it in the students on a daily basis. As in, half the students don't speak with confidence, for an example. Or the English level is still very bad. So how does the APEX status, to me, actually benefit the students? Because we, as a whole, we are contributing to the civil society. So my question is, currently now, how does this happen? Okay, and because we're talking about civil society, therefore we're talking also about democracy, and this is a democracy. Kalau boleh saya nak minta a show of hands, siapa yang setuju dengan Devendran ini, yang mereka tidak merasakan diri mereka dapat merasakan the benefits daripada Apex University ni? Ada tak di kalangan pelajar kita yang merasa tidak? Nampaknya belum ada lagi dari sini. Okay, Devendran, it looks like you're on your own this time. Pertama kali saya nak katakan bahawa agak terlalu awal untuk kita merasakan benefit of this Apex University status kan. I think it's not just the students but also the lecturers. In fact, the whole community, campus community sebenarnya tidak merasakan apa-apa lagi. In fact, ramai yang tertanya-tanya apa yang sebenarnya kita akan benefit. I think at this juncture, yang lebih penting untuk kita ialah apabila kita mendapat status Apex University ini, soalan yang lebih sesuai untuk kita tanya ialah apakah peranan yang kita boleh mainkan untuk universiti. I think that should be more relevant question rather than asking what do I benefit from apakah this? Peranan yang boleh dimainkan oleh setiap anggota masyarakat kampus untuk mencapai status Apex yang sebenar. We are just being given the status but we are not yet an Apex University. Seperti mana yang diidam-idamkan. Kerana kita ada lagi 5 tahun kita tahu bahawa it will be here targetnya ialah pada 2013. 2013. Kalaupun nak menjadi Apex, the real Apex University will be 2013. So sekarang ini, kalau kita nak tanya, we are Apex University, what do I get? I think it's not yet as relevant as of now. So ask ourselves, how do I what kind of contribution can I give? Apa peranan saya sebagai pelajar? Apa peranan saya sebagai pensyarah? Apa peranan saya sebagai kaki tangan universiti untuk menjayakan agenda yang besar ini? Dan kita harus ingat bahawa agenda ini bukan agenda USM. Apex is not just agenda USM. Apex adalah agenda negara. Kejayaan, and that's why I think our Tan Sri VC keep on saying failure is not an option. Failure is not an option. That is satu cabaran kepada semua masyarakat kampus supaya kita semua bersedia. I think what we should be doing now ialah to make ourselves ready for that challenge. Betul. Itu yang lebih betul. penting. Tapi Prof, kita kena lihat juga, kita ni at the end of the day we are humans. Kita manusia. Kalau kita nak pergi beli public trust fund, kita tahu itu merupakan satu investment, kita letak, at the end of the day kita akan dapat balik dengan dengan pulangan yang lebih lumayan. Tetapi kita nak tahu apa sebenarnya yang kita akan dapat balik tu, sebab kita perlu memahami konsepnya itu dulu. So saya faham soalan yang diutarakan oleh Devendran kerana dia tahu mungkin dia sudah sedar yang as a student he needs to contribute so that the university retains and develops into a better Apex University, but at the end of the day he wants to know what's in it for him also. Terlalu awal untuk dia tahu apa dia, tetapi ada orang yang boleh menjawab. Prof, hal ehwal pelajar, boleh jawab? Jawab, Dino. Kepada soalan Devendran tadi, apakah yang boleh dikatakan, USM akan membuat ini kepada pelajar setelah dipilih sebagai University Apex? Seperti yang saudara katakan tadi, pelajar terbaik itu adalah salah satu elemen dalam University Apex. Dan yang paling penting sekali ialah pelajar-pelajar dan juga staf perlu melihat kepada asas mengapa kita diberi penghormatan. Kerana kita melihat kepada apakah itu hari esoknya, iaitu yang kita gunakan a sustainable tomorrow ataupun kelestarian hari esok. Apa yang kita harapkan nanti ialah pelajar-pelajar akan dapat
menerapkan apa yang dilaksanakan dan dirancangkan di universiti ini untuk hari esok mereka. Dan saya harap saudara-saudara dan saudara-saudari pelajar ini akan menjadi kumpulan-kumpulan pertama yang keluar sebagai graduan Universiti Apex dan memperlihatkan kematangan mereka dalam pelbagai bidang untuk berkhidmat kepada masyarakat. Masyarakat yang memerlukan kepakaran graduan-graduan yang dikeluarkan oleh Universiti Sains Malaysia dan yang akan membentuk masyarakat sivil yang saudara katakan tadi. Betul, okey. Tapi dari segi otonominya, kerana dengan status Universiti Apex, USM sekaligus secara langsung diberikan a certain degree of autonomy. Okey. Mungkin ramai di sini yang tidak memahami apakah autonomi itu. Mungkin Prof boleh mula terangkan agar mereka memahami dengan lebih dalam lagi. Saya rasa dua perkara, iaitu apa yang telah diliberalisasikan melalui pindahan Autonomous College University telah meletakkan satu platform yang paling luas seperti yang Datin Profesor Rashidah katakan tadi, apa yang telah dialami pada awal tahun 70-an misalnya, di mana the vibrancy dalam konteks akademi dan penyelidikan dan sebagainya itu yang boleh dilaksanakan oleh pelajar akan menjadi satu asas di mana kita boleh membentuk satu masyarakat pada masa hadapan yang baik. Dan saya rasa pelajar-pelajar di USM ini akan juga memperolehi peluang untuk bersama-sama dengan universiti untuk memastikan they can serve apa yang kita panggil the bottom billion. Bukan saja di Malaysia tetapi juga di mana tempat di dunia. Okey, menyentuh mengenai vibrancy itu, saya nak pergi ke Firdaus selaku editor Berita Kampus. Bagaimana kita boleh sebagai seorang pelajar dan juga editor Berita Kampus, bagaimana kita boleh menyuntikkan balik vibrancy itu masuk supaya pelajar semua dapat benefit dari ini? Okey, pertama sekali kita kena belajarlah, harus faham pengiktirafan APEC itu sendiri secara tak langsung telah memberi satu nilai ataupun kemajuan dalam bentuk motivasi kepada pelajar-pelajar yang belum menjejakkan kaki ke universiti ini. Okey, ya betul. Dari segi apabila USM menerima pengiktirafan APEC, akan keluar berita-berita yang fokus kepada benda itu. Secara tak langsung pelajar-pelajar yang masih belum menempatkan diri di universiti akan teruja dan akan mempertingkatkan kualiti diri mereka supaya mereka layak untuk menempatkan diri di sini. Dari sudut itu kita sudah melihat masyarakat terutama pelajar itu akan melakukan transformasi kepada diri mereka sendiri dengan belajar bersungguh-sungguh demi untuk sebenarnya bila mereka masuk ke universiti mereka sudah menjadi pelajar yang terbaik yang diperlukan oleh Universiti Apex itu tadi. Okey, kita terpaksa berhenti rehat tapi saya nak bagi preempt sikit. Lepas ni Firdaus sebut mengenai masyarakat. Jadi kita akan pergi ke jaringan masyarakat. Kita nak tahu, okey, Universiti Apex ni direct linknya kepada masyarakat apa? Apakah benefit dia kepada masyarakat dan apakah benefit kepada universiti yang boleh diberikan kepada masyarakat? Teruskan bersama kami. Seperti yang saya janjikan tadi pada permulaan rancangan ini, perbincangan semakin hangat dan ramai orang yang dah mula angkat tangan. So, okay, it's a good show. Kita sekarang ni nak memahami communication. Okay, komunikasi two-way antara universiti dan masyarakat. Dan Prof Lim selaku jaringan industri dan masyarakat. Cuba Prof terangkan supaya kami faham apakah benefitnya both ways. Memang universiti lah sebelum Apex pun universiti dah fikir lah kepada aspirasi, harapan dan kehendak masyarakat lah. Tetapi apa yang sebelum ini yang biasa berlaku tu oleh universiti dan oleh juga pelajar dan pensyarah tu ialah merupakan program outreach lah, outreach program atau program khidmat masyarakat lah.
Dan selepas Apex tu kita harapkan bahawa kita bolehlah panjangkan ini atau lanjutkan ini kepada apa yang disebut sebagai engage and participatory project dan research lah. Ini bermakna universiti tak pergi ke masyarakat atau pihak luar dan katakan oh ini yang penting, itu yang penting untuk saudara. In other words, we do not preach to the masyarakat lah. Kita akan haruslah engage and work with the masyarakat. Itu yang diharapkan dan itu memang merupakan hala tuju universiti lah. Tapi apa yang saya tertarik daripada apa yang Prof katakan tadi ialah konsep outreach tu. Okey. Saya berdiri sini, saya macam nak kata, saya mungkin kurang setuju dengan terma outreach. Bila kita kata outreach, itu bererti we are reaching from one place to another. Okey. Mengapakah kita kena reach? Kita sepatutnya dah menjadi satu asimilasi. Okey. Soalannya sekarang ni, dinding di sekitar di sekeliling USM ni, pintu Batu Uban, pintu Sungai Dua, pintu Minden, adakah itu dinding to keep people out or to keep people in, dan is it just physical ataupun ia juga metaphorical? Kerana dengan adanya pintu pagar dan dinding ini, ia menghalang dari satu, in one way or another, ia menghalang peredaran informasi dan ilmu ini. Okey. Jadi betul lah. Soalannya sekarang ni, kalau outreach tu dipanggil bakti siswa kan? Sebab saya katakan sebelum itu program-program itu lebih mirip kepada outreach. Okay. Tetapi itu selepas Apex, kalau katakan dah selepas pembentukan pemwujudan bahagian jaringan industri dan masyarakat tu, apa USM harap buat tu ialah kita jadikan program-program sebegini bukan saja pada takat outreach tetapi pada takat yang kita sebut sebagai engaging the community. Okay. That means it's not outreach anymore. It's more than outreach. Di mana kita kena faham kehendak dan kita kena kerja bersama dengan masyarakat lah. Tapi apa bezanya outreach dengan engaging ni? Kalau outreach tu outreach dipanggil bakti siswa sekarang ni? Kita tentukan apa yang mereka nak, kita buat keputusan atau kita katakan ini yang penting untuk you, ini yang kita muat, ini yang kita nak ulurkan dan sebagainya. Itu outreach program lah. Tetapi engage tu bermakna kita pergilah umpamanya di satu kampung orang asli katakan dan kita kajilah apakah kelemahan tu bersama-sama dengan orang kampung. Dan selepas itu kita buat penyelidikan dan bersama-sama dengan mereka mengenal pasti masalah mereka dan bersama-sama cari penyelesaian kepada masalah itu. Itu dimaksudkan tapi engage. Tapi itu semua aktiviti ini semua ialah ihsan universiti, bukan? Betul tak? That means it comes, the idea is born by the university. Datangnya dari universiti, tapi itu yang perlu diubah supaya sampai ke masyarakat sivil, betul tak? No, I think there are several models. Banyak model yang harus kita teliti dan lihat. Of course ada projek-projek, ada isu-isu di mana kita terpaksa mengulurkan tangan. Mungkin pada awal Apex begini, di mana kita nak tukar konsep outreach itu kepada lebih perkongsian bijak misalnya, more participatory, di mana mereka bukan menjadi target kita tapi kita adalah sama-sama. Itu mungkin kadang-kadang kita terpaksa hulurkan tangan. Tapi bila kita sudah timbulkan dan bangunkan satu budaya di mana masyarakat tahu bahawa rupanya apa yang kita mahu sekarang adalah model yang lain sekarang, bukan lagi outreach. Saya berpendapat pada satu hari nanti, bukan tahun ini, mungkin tahun depan, mungkin tahun akan datang, masyarakat pula akan datang ke universiti dan mengatakan, look, kita ada masalah. What is it that you can do? Let's work on this together. So it can be a two-way model rather than just kita yang mengulurkan. Dan itu ialah perjalanan kita sekarang ini menuju ke arah itu. Okey. Dan tadi Prof kita terus ya Prof. Sebenarnya saya sebab perbincangan kita pada awalnya ialah berkenaan dengan konsep masyarakat sivil. Masyarakat sivil. Dan saya nak bawa kembali perbincangan itu sebab saya takut kita masih lagi perbincangannya agak umum berkenaan dengan peranan universiti. Peranan universiti ini memang tidak perlu diperdebatkan antara universiti dengan masyarakat dan sebagainya, soal model dan sebagaimana itu boleh diperdebatkan. But I think the persoalan yang kita harus tangani pada malam ini ialah sama ada kenyataan yang mengatakan bahawa universiti sebagai tunggak masyarakat sivil itu yang kita nak lihat. Saya nak persoalkan sebenarnya sama ada kita mempunyai status universiti Apex atau tidak. Sewajarnya universiti itu adalah merupakan suatu institusi yang memberi gambaran atau menjadi model sebuah masyarakat sivil.
But we have to ask that question now. Are we masyarakat sivil dalam kelompok kecil ini, adakah elemen-elemen masyarakat sivil itu ada? Okay? Kalau tidak ada, bagaimanakah caranya untuk menghasilkan masyarakat sivil dalam kehidupan kita? Do we understand apa dia masyarakat sivil? Berapa ramai daripada masyarakat kampus memahami apa itu masyarakat sivil? These are the basic core questions. Mungkin itu satu soalan yang kita boleh tanya sekarang ni. Siapakah yang memahami konsep masyarakat sivil? Mungkin ada sesiapa yang volunteer nak jawab? Mungkin YB? Kalau pada pendapat saya tadi, sebenarnya kita tidak boleh menentukan sesuatu itu sebagai sesuatu yang macam ini bentuknya. Saya ada masalah di sini. Seolah kita mengandaikan bahawa sesuatu benda itu merupakan satu kuih yang telah siap. Katakan APEC itu, tadi saya ada masalah itu kerana dia bersifat top down. Kerana saya menganggap begini, falsafah pendidikan itu ialah sekiranya universiti itu pusat ilmu, ilmu itu bersifatnya apa? Dia tidak suka dikawal. Kerana dia suka dikawal, kerana dia mencari kebenaran. Apabila dia mencari kebenaran, itu yang tadi saya kata tiga tadi tu. Dia mesti ada itu, dia merujuk kepada masyarakat, ada pendidikan, tapi yang penting mencari kebenaran tadi tu. Dia mesti berasa jelek apabila melihat ketidakadilan. Dia mesti rasa jelek. Kalau dalam bahasa, kalau saya nak pinjam kata Surin Piksuan, orang intelektual ni, public intellectual, dia selalu agitate. Dia kan boleh tengok ni. Kalau ketidakadilan, ketidakbenaran, dia agitate. Jadi dia yang pergi mencari. Kalau dia bersifat datang kembali, saya tidak akan itu yang dibahaskan oleh Edward Said, saya tak nampak. Dia membahaskan lain. Jadi apakah parametersnya? Itu persoalannya. Kalau APEC hari ini yang dikata APEC tidak mampu menangani indikator ini. Saya kalau bahasa developmentnya dia kata don't do something when you cannot evaluate. Jadi indikator dia mesti jelas. Kalau saya indikator saya sebagai orang politik atau pemimpin masyarakat, saya nak indikator dia nombor satu, dia mesti kebenaran. Dia mesti orang kata ada pendidikan dan ketiganya dia mesti memanfaatkan masyarakat. Kalau ini tidak, contohnya macam saya orang politik, ini saya beri cabaran kepada USM. Kalau balik pulau yang bersifat separuh pulau, ada the downtrodden Malay semua dekat sana, masalah literasinya tak selesai. Jadi berpuluh tahun USM di sini tu, di mana nexus dia tadi tu? Kalau kayu ukurnya yang ketiga tadi tu. Itu persoalan saya. Dan kalau sehingga hari ini saya sebagai ahli politik baru, 20 tahun dulu saya keluar di sekolah saya, sekolah Sungai Korok tu ada 2 orang 5A. 30 tahun lepas tu sekarang 2 orang lagi. Masalah literasi tidak ada, tapi kita berbicara sini inovasi, kita berbicara macam-macam. Tapi nexusnya tidak ada. Cabaran saya di sini ialah relevant. It's not how intelligent, berapa pandai nak jadi apa semua, tapi cabaran itu relevant. Relevant dia nexus mesti indikator yang 3 tadi tu. Itu kalau saya punya definisi falsafah pendidikan lah. Mungkin kalau ada lain pentafsiran. Tapi kalau itu yang saya ketengahkan, kalau APEC University atau USM gagal untuk memenuhi indikator ini, saya rasa saya kecewa walaupun namanya APEC. Kerana yang macam Prof kata tadi, nak menghasilkan pelajar yang baik itu, saya akan kecilkan lagi ini indikatornya. Baik bagaimana? Relevan ataupun tidak. But can we agree on the terms? Can we agree on the terms? Apa itu masyarakat civil first? Because if we don't agree on the terms, we keep on arguing on something yang... Apakah parameter yang letakkan tadi ialah masyarakat sivil? Basically, generally speaking, kalau kita lihat daripada penulisan-penulisan yang berada di luar sana, merupakan masyarakat yang mempunyai kebebasan, yang mempunyai pilihan, yang mempunyai self responsibility ataupun tanggungjawab sendiri. Ini bukan satu konsep yang baru, kerana ini konsep ini pergi jauh ke belakang ke zaman this is where the problem is. Because bila kita lihat kepada definisi yang telah diberikan tadi, the first thing ialah kebebasan. Adakah kita semua setuju dengan kebebasan? Apakah kebebasan itu boleh mutlak? Adakah kebebasan itu perlu datang dengan certain responsibility? So there are certain things that we have to define. Kalau tidak we can go on debating malam ini tanpa memahami apakah asasnya kepada masyarakat sivil itu. Saya nak lihat pada saya masyarakat sivil itu adalah satu masyarakat di mana ada anggota-anggota yang hidup di dalam masyarakat itu boleh mengurus diri sendiri, with very limited law. Tanpa ada undang-undang yang boleh menyekatnya. But as of now, tapi daripada perspektif individu juga kan? Dan pada saya, kalau kita masih memerlukan banyak undang-undang, that means kita sebenarnya belum capai satu masyarakat sivil. Itu masih lagi pentadbiran lama, itu masih lagi model lama. Society which boleh sustain kehidupannya, boleh meneruskan urusan sosial, politik, siasah dan sebagainya with very limited undang-undang yang boleh mengongkong dia dan sebagainya. Maknanya masyarakat sivil itu perlu berdikari dan perlu berdiri sendiri. Okey. Kita terpaksa berhenti berehat sekali lagi. Apabila kita kembali, kita akan tanyakan soalan itu kepada ketiga-tiga TNC daripada 3 perspektif berbeza. Ya? Okey, jadi teruskan bersama kami.
kepada perbincangan antara Prof. Rashida dan YB Yusmadi. Ting 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 ting. Sedikit ya. Apa yang dikatakan tadi itu kembali balik kepada peranan ilmuwan tadi. Kerana saya berkata begitu kerana kita kena terima berlakunya revolusi apa dia ada bourgeois group. Biasa bourgeois group ini French Revolution ke apa semuanya bourgeois dan member ke Rousseau ke semuanya berada di tempat-tempat ilmuwan. Tetapi hari itu bukan terbentuk dalam kerangka universiti. Tetapi apabila terbentuk universiti, maka berkumpullah para ilmuwan di suatu institusi. Tetapi berkumpul saja bukan nak minum kopi, berkumpul untuk tujuan kepentingan masyarakat. Sekiranya saya sebagai orang pimpin masyarakat saya melihat tidak berlaku transformasi masyarakat, adakah saya akan masih menganggap itu universiti? Saya pergi kepada sejarah kerana pada pendapat saya ini bukan perkara baru ya, ketika Alan Bloom cakap closing American mind, itulah kritikannya. Tapi poin yang saya nak katakan begini, saya masih lagi optimistik universiti akan kembali sebegitu. Bukan sekali kita bercakap dia tidak begitu, tidak mampu. Dia mampu sebenarnya. Tapi persoalan di mana? Kerana Prof membangkitkan satu ketika dulu, isu freedom, kebebasan. Mungkin disebabkan AUKU, sebab itu yang dibincangkan di Parlimen baru-baru ini. Sehingga kan ada seorang ahli politik pada Barisan Nasional, walaupun saya di pembangkang, kita bersetuju bahawa academic freedom sangat penting, kebebasan akademik. Tetapi Prof membangkitkan tadi, freedom apa tadi itu? Jadi kerangka masyarakat madani, ada yang kata masyarakat madani, ada yang kata masyarakat sivil, itu pun perlu diperjelaskan. Ya, betul. Kerana dia mempunyai satu tafsiran yang berbeza. Itu yang perlu ditonjolkan. Tetapi cabarannya kita di sini, mungkin sebelum kita seterusnya kita jelaskan dulu apakah perbezaan antara masyarakat sivil dan juga masyarakat madani. Okey, kalau saya membicarakan di sini, yang saya dambakan apa yang ditafsirkan oleh profesor, itu maksudnya apa? Dia ada human self empowerment lah. Apa yang dikatakan Ahmad Hasan itu apa? Human freedom. Human development, berlaku benda itu. Walaupun ada ekonomi development, tapi dia tak ada berlaku transformasi. Katakan kayu ukur saya hari ini, ada berlaku pelbagai di Pulau Pinang. Sehingga kan saya mengatakan balik pulau itu tempat berbeza. Orang tak percaya. Kita mana mungkin? Ini Pulau Pinang. Tetapi sekiranya kita ke sana, kita akan lihat ada perkara-perkara yang tidak berlakunya tu. Orang kata apa? Mandirinya manusia tu. Sebab itu sehinggalah bila Ahmad Hasan buat TC baru development as freedom. Tapi yang dibicarakan itulah masyarakat madaninya itu, civil society. Jadi saya mau itu sebenarnya. Boleh tak? Because YB ada menyebut tulisan apa ni Alan Bloom berkenaan dengan the closing of the American mind. And we have to understand the gist of the writing. Kenapa apa ni kita accept saya rasa sebahagian besar daripada kita akan menerima bahawa Amerika mungkin sebagai satu contoh suatu masyarakat sivil. Dia are civil society yang Western hidup. model lah. Satu model. Western model. Tapi Western model lah. Yang pun kita kena berhati-hati. Right? And kalau nak dikaitkan dengan that civil society tadi dan ada peranan universiti di Amerika Syarikat yang harus menghasilkan perubahan. But we have to ask ourselves, adakah masyarakat Amerika berubah? They have not changed. American society have not changed. Masalah pemerasan, masalah eksploitasi, masalah menekan negara-negara kecil. And I think that is the frustration of Alan Bloom yang mengatakan bahawa education di Amerika sebenarnya fail. So what does it mean? Masyarakat society juga, civil society juga yang begitu maju still mempunyai tetapi itu berdasarkan satu model, berdasarkan satu model yang tidak boleh diguna pakai di semua tempat. Ya, okey. Prof. Rashida? Wah, saya rasa mungkin saya bias agaknya dengan USM. Like I said, saya grew up di universiti ini dan menjadi siapa saya kerana environment university yang mempunyai perkaitan rapat dengan masyarakat. Sehingga kan isu-isu itu dibangkitkan, dibincangkan oleh pelajar-pelajar. Dan apa yang saya lihat adalah walaupun saya mungkin kita ada pendapat berbeza, tapi kita harus terima hakikat Prof. Adnan bahawa dalam apa jua masyarakat sivil yang kita percakapkan ada ciri-ciri yang common, universal element. For example, konsep freedom within the context of democracy. Itu perlu ada. Kalau tidak masyarakat apa pun tidak boleh bergerak kerana akan sentiasa dikongkong. Jadi ini ada ciri-ciri tertentu yang harus kita akui dan harus ada. Jadi persoalan yang kita harus tanya adalah kalau universiti itu tempat ilmuwan yang harus boleh menyelesaikan masalah masyarakat bersama-sama dengan masyarakat, apakah kita mempunyai kebebasan tersebut dalam nak mematangkan pemikiran pelajar, juga pemikiran pensyarah. Kerana kita harus good teacher make good student. Yes, the teachers themselves to me during my time were very good role models. Mereka merupakan orang yang memang aktif dalam masyarakat. Jadi saya rasa ini juga memerlukan bila kita cakap tentang nak mengubah Apex dan civil society.
both the environment must also come from the academic daripada fakulti-fakulti yang apa ni, ada daripada fakulti members. Dan daripada fakulti dia telah menunjukkan pada sini, Prof. Syukri. Ya. Fakulti-fakulti. Ya, point yang cukup relevan. Dia punya fakulti kena kuat, barulah pelajar boleh kuat, barulah boleh proceed to the next stage. Apakah komen Prof? Setujulah. In fact, Datin Rashidah is dalam sebagai seorang yang paling sesuai untuk memberi pandangan sebab beliau adalah alumni USM yang telah melalui prosesnya. Memula sebagai seorang pelajar di USM, seterusnya menjadi seorang pensyarah di universiti. Jadi pengalaman itu sebenarnya pengalaman yang beliau boleh kongsi bersama kita. Sememangnya trust untuk universiti yang baik lah. Tidak perlu kita panggil label Apex ke whatever. Sama-sama kita panggil universiti yang baik lah kita cakap. Kita memang tahu ada 3 perkara yang penting lah. Kita kata yang pertama ialah talent sebenarnya. Memang kita ada talent. Talent itu maknanya merujuk pada pelajar dan juga fakulti lah, memang betul. Jadi kita nak yang terbaik lah, pelajar yang terbaik, fakulti yang terbaik, staff yang terbaik. Yang kedua kita kata ialah governance. Itu yang kita bincang pasal aku, dan ketiga ialah kita kata resources lah. Akhirnya kita kena ada juga dia punya prasarana yang sesuai dan sebagainya. Jadi 3 ini penting, tapi yang saya rasa penting sekali adalah the talent lah, yang itu yang akan membentuk universiti. Tetapi saya ada dengar baru-baru ini seorang former Vice Chancellor daripada Cardiff, beliau merasakan yang sebagai Universiti Apex, yang pertama yang kita harus perolehi ialah otonomi. Itu yang beliau telah nyatakan. That's again a version of the different view. Tapi ada 2 perkara itu, talent, 3 perkara, talent, autonomy dan governance akan dan resources akan mempengaruhi di mana kita pergi nanti. Di mana kita. Okey, tapi kalau boleh saya nak pick up balik satu point yang saya tak ingat, mungkin Prof. Adnan atau Prof. Rashidah sebut tadi mengenai topik kita hari ini ialah Universiti Apex sebagai tunggak masyarakat sivil, tetapi bagaimana pula dengan faktor-faktor lain bukan Universiti Apex itu? Masyarakat sivil, bila kita bincangkan mengenai masyarakat sivil itu tadi, kita cuba nak meletakkan parameternya, tapi mungkin satu faktor yang kita belum lagi sebut ialah tindakan individu-individu yang bergerak di dalam sekelompok, mungkin dalam NGO dan persatuan-persatuan lain yang bersatu kerana satu kepercayaan dan juga pendapat. Mereka-mereka ini juga secara tidak langsung dan juga secara langsung contribute ke arah masyarakat sivil ini. Jadi bagaimanakah sinergi antara faktor-faktor yang berbeza ni boleh di-tiekan together oleh universiti seperti USM ini? Saya melihatkan macam ni, sebagai sebuah universiti kita mainkan peranan untuk revisit every single konsep yang memang telah ada. Sering kali kita dilontarkan dalam perbincangan ini, misalnya dengan konsep freedom, konsep demokrasi, as if it is a done thing, seolah-olah benda itu memang telah ada, seperti mana kata kuih yang tadi kan telah ada. Walhal benda itu adalah suatu yang sentiasa, it's a very fluid thing, and I think it is our role as a university to define whatever words that come out later ataupun bentuk masyarakat yang keluar dengan satu label yang tersendiri, yang pada saya ada satu stigma tertentu apabila kita sebut demokrasi, dan kita mula terfikir, it is a Western democracy ke, is it American democracy? Itu masalahnya. Pada saya, can we give or offer an alternative definition of what that democracy is, yang sesuai dengan masyarakat kita? From your point of view, what is that alternative? What is that alternative? Of course, there is no an easy answer for that. Kalau kita dah ada jawapan, memang kita dah offer. I think if I were able to offer that, I would come up with another PhD thesis and I can get a second PhD there. Kalau kita ada, masalahnya tidak ada. It's not as easy masalah. But the debate, the perdebatan, the discourse on that perlu berterusan. Saya tidak mahu orang menganggap bahawa apabila tidak ada elemen demokrasi seperti mana Western demokrasi, that is not democratic, that is undemocratic. I don't think that's true. To me, let's together bersama kita define what is most suitable democracy. Kita try macam mana nak lihat alternatif tu. Prof. Umar, 1 minit sebelum kita pergi ke break. Yang menyebabkan USM ini dipilih untuk menjadi calon sebagai universiti yang boleh menjadi universiti terbaik di dunia ini ialah kelainan yang kita bawa. And I think apa yang cuba diterapkan oleh Dr. Adnan ialah Profesor Adnan ialah apakah kelainan yang boleh dilihat daripada perspektif aspek ini yang boleh memberi kesan kepada masyarakat sivil. Apa juga definisi yang kita berikan. Dan kita harapkan fakulti terbaik, pelajar terbaik, pemimpin terbaik ini akan dapat membantu mencorakkan masyarakat
di mana ia boleh berfungsi atau memberi kesan. Tapi itu hanya sebagai satu janji. Satu harapan. Satu harapan. Harapan dan diharapkan ini seperti yang dijanjikan dalam Transforming Higher Education for a Sustainable Tomorrow, kertas kerja yang dibentangkan. Okey, kita terpaksa berehat sekali lagi. Jadi selepas ini kita akan kembali dan mungkin kita boleh tanyakan kepada pelajar-pelajar mengenai harapan, sebab kita nak tahu, kita dah cikgu-cikgu semua dah bincang depan, kuku semua dah keluar ni, tapi pelajar masih berdiam. Kenapa? Kita tengok selepas ni. Perbincangan setakat ini hanya melibatkan cikgu-cikgu, TNC, profesor semua. Kita nak tahu apakah pandangan pelajar dan jika pelajar ada sebarang soalan. Okey, kita ada satu pelajar yang telah book soalan dari tadi lagi. Okey, silakan perkenalkan diri dan apakah soalan anda? Nama saya Muhammad Zarizi. Saya dari School of Social Science. Soalan saya untuk mendekatkan universiti dengan masyarakat sivil, bagi saya ada tiga kena ada macam komunikasi yang betul. Dari segi internal dan external. Contohnya dari segi internal kita ada macam fakulti dengan fakulti, we should have a relationship between them, among them, what the contribution that can be. So maknanya komunikasi antara fakulti. Okey. Yang kedua? Yang kedua, bagaimana mereka ni membincangkan tentang masalah yang wujud di peringkat masyarakat. Okey. Maknanya komunikasi di antara fakulti dengan fakulti juga kadang-kadang saya lihat ada masalah mengenai tentang birokrasi, sometimes akan menjejaskan. Okey, jadi kalau apa yang saya faham di sini betul ialah masalah sekarang ni cerita panjang pendek kan birokrasi. Saya tertarik bila cakap birokrasi, saya tertarik kepada ahli politik. Tapi saya rasa kita tukar model sedikit. Ada tak siapa-siapa yang wish to address masalah yang dibangkitkan itu mengenai birokrasi? Ada Prof ataupun? I think you should ask the students. Okay, let's ask students. Okay. Respond to that. Okay, satu hakikat yang tak dapat kita nafikan, walaupun apa saja pengiktirafan yang dapat, masalah birokrasi itu sentiasa ada. Macam dalam konteks USM sendirilah, pandangan saya sebagai pelajar, untuk menggugurkan satu kursus terpaksa pergi ke satu skul, ke satu pejabat. Daripada situ pun sudah memberi satu gambaran yang kurang elok. Kalau kita bersedia untuk membuat satu transformasi, kenapa tidak mulakan dengan perkara asas yang sudah lama menjadi perbualan dalam masyarakat, itu birokrasi. Itu pandangan saya. Jadi dari perspektif seorang pelajar, apakah solution yang boleh awak cadangkan? Bagaimana nak biar cikgu-cikgu ni dengar pelajar, how do you settle this bureaucracy problem? Kita akan tanya you dan kita akan pergi ke Devin dan also please answer the question in a second. Okay. Dalam konteks USM sendiri, kita mempunyai ramai profesor-profesor yang saya rasa lebih memahami apa keperluan studennya. Jadi saya rasa satu penyelesaian daripada perbincangan itu mungkin benda ni sebelum ni dah lama ada. Mungkin dah nampak, tapi mungkin keberanian daripada profesor-profesor di sini untuk membuat satu ketetapan yang tegas untuk membuang apa benda yang dirasakan tidak perlu dalam konteks universiti. Maknanya profesor juga termaktub kepada birokrasi? Mungkin. Satu masalah. Okay, David, what do you think? Actually, I beg to differ because the level of bureaucracy in the university is at an acceptable level. Acceptable level. Because we as students, we understand
if you make a blunder in choosing a course or it's a bad choice and you want to get rid of it, we also have to take into consideration the process that has gone through while you're applying for it. Make that choice. Yes, yeah, you made the choice. Now you have involved not only yourself, you have involved your lecturers, you have involved officers, and now to remove, you just can't think personally that, okay, I made a choice and it's a bad choice and I want to remove that choice and I want it done like that. We have to understand that the level of bureaucracy, the level of red tape that we have to go through is acceptable, and we accept it. And so the level that is now in APEX, in this APEX University, to me, is comparable. When we compare it to outside the university, we talk about civil society, we talk about government, we talk about everything else. I feel in this university itself, it is at a very bare, minimal, acceptable level. Thank you. I think that's good. And saya rasa saya setuju dengan Devendran. I agree with you because being in a civil society doesn't mean everything is easy. It certainly does not mean that. Being in civil society means something completely different, which we're trying very hard to get that right now. But certainly making things easy does not constitute, tidak bererti menjadikan sesuatu itu lebih mudah. Untuk take away birokrasi, itu tanda civil society, tidak. Mungkin Prof Adnan nak komen mengenai itu. Saya nak komen sikit berkenaan apa yang disebutkan oleh saudara Firdaus tadi. Dan saya tidak mahu pelajar-pelajar mempunyai satu konsepsi yang silap berkenaan dengan birokrasi. Mungkin apa yang disebutkan oleh saudara Firdaus tadi bukan berkenaan masalah birokrasi tapi masalah inefficiency. Those are two different things, you know. Being inefficient bukan bermakna being bureaucratic. Banyak benda yang ada dalam universiti seolah-olah nampak terlalu birokratik because it is inefficient. And that inefficiency has to be removed. Segala bentuk inefficiency mestilah dalam konteks APEX University kita tidak boleh ada, kita tidak boleh tolerate any level of inefficiency. We have to be as efficient as possible. But as saudara Devendran rightly said, you know, that the bureaucratic elements yang ada itu is bearable. But to a certain degree, I have to beg to differ also. Saya rasa ada certain aspek birokrasinya agak keterlaluan dan ada setengahnya mungkin longgar. Mungkin berkaitan dengan aktiviti-aktiviti berpersatuan. I'm not sure Prof Omar agree or not. Mungkin terlalu birokratik, terpaksa minta permohonan itu, permohonan ini dan sebagainya. Mungkin boleh dilonggarkan aspek-aspek tersebut. Berkaitan dengan akademik mungkin perlu diperketatkan dan sebagainya. Pada saya birokrasi merupakan satu elemen yang perlu ada dalam organisasi. Because without birokrasi, sometimes things can fail. Kita mungkin jatuh ke anarki. That bureaucracy actually helps us in what we call in autopilot, because ada birokrasi kadang-kadang bos tak ada dan sebagainya, benda boleh berjalan because of ada peraturan-peraturan dia dan sebagainya. So peraturan masih lagi diperlukan. Ya, okey. Siapa? Syafiq, teruskan. Saya nak menambah tentang Prof Adnan katakan sebentar tadi. Saya melihat daripada birokrasi untuk student buat aktiviti adalah perkara yang tak berlaku sebenarnya. Sebab saya melihat birokrasi itu memang ada tapi terlampau minimum. Contohnya kalau dahulu kita di USM ada hadnya nak buat projek dalam 7. Tapi sekarang ni kita dah buka kepada semua. Buatlah projek apa pun, asalkan kamu mampu, kamu buat. Jadi saya lihat birokrasi itu tidak begitu mengekang pelajar tersebut. Dan lagi satu, saya melihat daripada aspek bagaimana Universiti APEX tu nak membantu masyarakat. Daripada segi student, saya lihat pada hari ini student kita di USM terutamanya, kita memandang kepada aspek memastikan kelestarian pada hari esok. Menjawab persoalan pengacara tadi, bagaimana kita nak satukan NGO yang pelbagai ni di dalam satu benda yang sama. Jadi saya melihat Universiti APEX ini telah mempunyai satu elemen yang sangat penting, iaitu kelestarian pada hari esok. Jadi saya ingin mengesyorkan kepada semua universiti, semua rakyat Malaysia, bagaimana kita nak satukan benda ini melalui kelestarian. Itu yang Universiti APEX berbeza dengan universiti-universiti lain. Itu pada pandangan saya. Okey, tapi kelestarian tu itu merupakan satu konsep yang memang dipacukan oleh USM sekarang ini. Lebih lagi setelah dipilih sebagai Universiti APEX, ya. Tapi apakah jalan kerjanya? How do you do it? Okey, kita ada lebih kurang 2 minit sebelum saya terpaksa wrap rancangan ini. Mungkin YB? Saya tertarik dengan moto USM. Kami memimpin, we lead. Kerisauan saya satu saja. Kita nak memimpin, pertama sekali kita mesti ada keyakinan, confident untuk memimpin. Dan kadang-kadang
Jadi aspek pendidikannya pula dia berlaku proses kepimpinan ini bukan bersifat govern and rule. Bagi saya pendidikan pun bukan bersifat begitu. Dia bersifat try and error, dia proses. Tapi jalan. Tapi okay, YB, saya nak mencelah, kami memimpin. Kalau kita lihat daripada konteks pelajar, konteks belia, kita boleh mula melihat belia sebagai partners in development. Mereka bukan lagi golongan yang fit kepada golongan pemimpin, tetapi pandangan mereka juga membentuk kepada apa yang diperlukan untuk masa depan. Itu poin dia maksud. Poin saya itu. Saya setuju dengan itu. Tapi itu poin saya itu ialah kadang-kadang dalam proses pendidikan, saya bercerita sebagai saya pun pelajar universiti, kadang-kadang apabila berlakunya proses try and error proses di dalam kampus itu yang akan membentuk kepimpinan. Kerana bagi saya kadang-kadang di dalam mencari kebenaran, dalam mencari itu pengalaman itu penting. Sekiranya yang dibincangkan tadi aspek pengurusan, aspek birokrasi, saya risau. Yang bukan nampak aspek ilmunya itu. Ilmu yang saya tegaskan tadi mesti menjurus kepada aspek kebenaran dan aspek masyarakat, aspek pendidikan tadi. Karena kalau itu dikesampingkan, jadi bagi saya the core element of university tadi itu akan menjurus kepada satu perkara yang bagi saya bukan fundamental. Bukan fundamental. Itu kerisauan saya. Walaupun aspek-aspek tadi menyumbang ke arah sebuah universiti yang baik. Aspek birokrasi, aspek kita tak nak anarki. Ya, kita tak nak anarki. But sometimes creative idea arise from chaotic environment. Sometimes. Itu satu poin yang kita boleh fikirkan, tapi malangnya kita tak cukup masa untuk membincangkan pula creative anarchy, chaotic creativity yang timbul tadi. Jika anda ada sebarang pandangan ataupun soalan, hantarkannya kepada email kami iaitu perspektifkita@astro.com.my. Terima kasih kepada semua yang datang di sini dan dengan kukunya keluar sebab itu memang perbincangan yang hangat. Terima kasih kepada anda. Kita jumpa lagi dalam episod seterusnya. Assalamualaikum.